Oke, salam dan salam sejahtera dan ulasan saya untuk menjawab kenyataan yang dikeluarkan oleh Timbalan Presiden PAS ya, yaitu Tuan Ibrahim Tuan Man. Dalam isu beliau mengatakan ada orang menemuinya untuk menawarkan PAS menyertai kerajaan perpaduan. Yang mana beliau mengatakan bahawa ada orang telah pun menyampaikan ataupun disampaikan oleh wakil kerajaan yang bertemu dengan beliau sendiri. Pertama, saya sahkan apa yang dinyatakan oleh Presiden. Bahkan mereka wakil kerajaan perpaduan juga bertemu dengan saya menyampaikan tawaran itu. Namun, kami menyatakan pendirian kekal bersama dengan Perikatan Nasional PN sebagai janji semasa kempen dan kami tidak akan berbohong dengan pengundi. Ini yang dikatakan oleh Timbalan Presiden PAS, yaitu Tuan Ibrahim Tuan Man ya, dalam kenyataan medianya. Jadi saya melihat begini, Presiden PAS, Timbalan Presiden PAS, sesekali imbas kadang-kadang mereka ni saya lihat macam badut ataupun joker, tahu joker? Joker yang kalau kita main down drop kan, ada joker, ada 4 keping atau 2 keping joker tu. Itulah rupa mereka ni. Apa yang mereka cakap ini pada saya satu pembohongan. Kalau betul ada orang yang nak bertemu dengan mereka, wakil daripada kerajaan perpaduan hari ini, untuk menawarkan mereka berada dalam kerajaan. Part yang pertama kita harus ingat, siapa dah wakil itu? Hanya orang-orang tertentu saja tahu yang boleh mewakili kerajaan perpaduan ini untuk mereka buat rundingan. Kalau kita lihat kenyataannya dikeluarkan oleh Presiden UMNO mewakili pengurusi Barisan Nasional, dia kata jangan bermimpi ataupun jangan perasan berkenaan dengan isu kenyataan Presiden PAS itu. Jelas menunjukkan bahawa no, tak ada lagi kata putus dalam isu nak rundingan. Kedua, Rafizi Lamli selaku Timbalan Presiden PKR menegaskan tidak pernah berlaku sebarang rundingan dengan PAS dalam isu ini. Sudah jelas. Jadi siapa dia makhluk yang datang berunding itu? Itu mungkin jin, mungkin bunian, mungkin hanya mimpi dia melihat seolah-olah orang itu Datuk Seri Anwar Ibrahim datang berjumpa untuk berunding mereka berada dalam kerajaan. Ini yang pertama yang mereka perlu tahu. Bahawa yang keduanya, kalau betul individu itu ada menjadi wakil daripada kerajaan, saya yakin mereka akan dedahkan. Kalau setakat yang datang nak buat rundingan adalah orang-orang daripada UMNO contohnya, yang seperti Tan Sri Anwar Musa, Saidan Kasim dan sebagainya, orang-orang yang dah kena reject ataupun orang-orang yang bukan berada dalam kepimpinan kanan dalam parti yang bersama dalam kerajaan hari ini, tak payah dia nak ulas. Saya nak beritahu jelas yang ketiganya, iaitu yang boleh membuat rundingan untuk bersama dalam kerajaan perpaduan ini adalah yang pertamanya ketua parti. Ketua parti siapa dia? Contohnya, ketua parti yang mewakili Pakatan Harapan sebagai pengurusi Pakatan Harapan adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sendiri, yang juga sebagai Presiden PKR. Dalam Pakatan Harapan ini lagi tadi, ada lagi individu-individu yang ke kanan parti yang layak untuk mereka membuat rundingan. Antaranya Timbalan Presiden PKR, iaitu Saudara Rafizi Lamli, YB Rafizi Lamli lah, mewakili PKR itu sendiri. YB Mat Sabu mewakili Parti Amanah. YB daripada GPS contohnya melibatkan Abang Jo selaku Premier Sarawak bertindak sebagai pengurusi GPS. Melalui warisan juga, Presiden Warisan Datuk Seri Safi'i Abdar dan ketua-ketua parti yang lain. Serta kalau UMNO sendiri itu diwakili oleh Zahid Hamidi dan timbalannya iaitu mungkin Tok Mat dan mungkin Setiausaha Agungnya yang bertindak juga ikut sama, mungkin Ahmad Mazlan. Kalau di PKR mungkin yang ikut Saifuddin Nasution. Jadi ini sahaja barisan-barisan yang boleh membuat rundingan untuk menentukan PAS berada dalam kerajaan perpaduan, bukan daripada tawaran-tawaran daripada individu yang entah ke mana. Tidak boleh. Jadi jangan hari ini PAS nak bercakap sewenang-wenangnya.
Kenapa saya kata seperti ini? Apa asas saya? Asas saya adalah kerana yang nak menentukan setiap kumpulan parti yang nak membentuk kerajaan hari ini melalui en blok. Maka en blok itu adalah pimpinan kanan yang telah pun mendapat persetujuan daripada ahli-ahli parlimen. Mereka berunding sesama mereka di dalam parti dulu, seperti mana terbentuknya kerajaan perpaduan ini. Maka barulah mereka akan berunding semua sekali dan akhirnya terbentuk. Bukannya pergi buat tawaran dengan PAS, besok boleh masuk, buat tawaran ini. Itu tak ada, ini pembohong. Sebab itu saya kata pembohong. Jadi noktah dia di situ. Tak ada lagi dia nak ulas tentang siapa nak tawar dia nak masuk. Lepas itu, apa yang dia kata di sini? Untuk dia nak menguatkan dia punya story dia, cerita dia. Namun, kami menyatakan pendirian kekal bersama Perikatan Nasional, dia kata, sebagai janji semasa kempen. Dan kami tidak akan berbohong dengan pengundi. Dan di sini beliau juga mengulas bahawa tawaran diterima PAS bagi menyertai kerajaan perpaduan seperti mana dinyatakan oleh Presiden PAS iaitu Abdul Hadi. Yang mana Presiden PAS mendakwa tawaran itu muncul kerana Pakatan Harapan, khususnya PKR, menyedari kedudukannya tidak kukuh, apatah lagi kerusi Melayu parti berkenaan tidak sebanyak PAS. Kepala otak dia macam ni ya, timbalan presiden punya hujah. Saya memang menjawab isu ini kerana pada saya dia perbodohkan rakyat Malaysia ni tahu. Kalau dia nak perbodoh ke walaupun PAS tak apa, pulang mereka. Tapi kalau kenyataan media yang kita keluarkan secara umum, maka kamu cuba memperbodohkan rakyat Malaysia yang lain, maka saya tak nak ikut sekali bodoh, saya jawab. PKR tidak pernah menceritakan ataupun tidak pernah membangkitkan isu kerusi Melayu kurang, isu kerusi Melayu banyak, isu kerusi Cina banyak ke dalam PKR itu. Parti PKR adalah parti demokrasi, parti yang menegakkan keadilan, nama juga parti keadilan rakyat yang tidak memilih apa kaum sekalipun. Jadi istilah untuk kerusi kaum mana yang paling banyak, bukan itu isunya. Jadi nampak jelas kurang cerdik timbalan Presiden PAS ini dalam memainkan isu yang melibatkan PKR. Jadi boleh saya katakan, tak nak saya kata kurang cerdik, memang bodoh. Kenyataan dia ni memang bodoh. Kalau dia berhujah dengan saya pun dia kalah nih bab ini. Saya boleh berani berdebat dengan dia. Jadi kedudukan tidak kukuh itu tidak ada masalahnya. Dia kata di sini, ada orang hubungi saya berkata, beberapa orang ajak berjumpa dengan tawaran supaya PAS menyertai kerajaan kerana jumlah PAS paling besar iaitu 43 kursi. PKR sahaja dalam keadaan 19 kursi, PKR Melayu, DAP 3 orang Melayu, kerajaan didominasi oleh bukan Melayu. Kepala bapak dia orang ni main sentimen kaum yang tak habis-habis. Ini saya betul-betul panas ya dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh timbalan Presiden PAS ni yang sangat tak layak lah untuk memimpin negara. Sumpah lah. Orang seperti ini ya, parti yang ada dalam PH itu tidak pernah menceritakan isu kaum. Tetapi calon untuk menjadi Perdana Menteri PH adalah orang Melayu. Itu yang jelas. Untuk nak kata Cina ke, orang bukan Melayu ke, kontrol, untuk nak kontrol contohnya PKR, itu tidak ada dalam isu itu. Tidak ada dalam buku. Siapa yang duduk dalam PKR akan menyangkal perkara ini. Menyangkal perkara ini. Orang-orang Melayu yang ada dalam PKR pun akan menyangkal perkara yang disebut oleh timbalan Presiden PAS ni. Ini hanya untuk menaikkan sentimen kaum dan agama. Kalau PAS rasa, saya nak beritahu dekat Tuan Ibrahim ni, kalau PAS rasa nak kerusi terbanyak orang Melayu, nak kerajaan Melayu Islam, PAS buat negeri, buat negara di tengah lautan. Ini Malaysia bukan PAS punya. PAS hanya parti yang diluluskan oleh ROS. Kalau kerajaan yang ada hari ini menggunakan kuasa yang ada, batar parti PAS pun boleh. Tak ada isunya. Boleh saja. Kerana bermain dengan sentimen ini. Saya nak bagi tahu dekat keseluruhan rakyat Malaysia ya. Dalam ROS termaktub tidak boleh bermain sentimen kaum, tak boleh bermain sentimen agama. Kamu pergi daftar ROS untuk nak tubuhkan parti, nak tubuhkan persatuan, semua ini sudah termaktub tak boleh.
Tapi saya tak tahu ROS Malaysia ni kenapa boleh luluskan, kenapa tidak batalkan parti yang bermain sentimen kaum dan agama ini. Kita ini di bawah Commonwealth. Kalau kita ini bila-bila ditarik oleh British, boleh saja tahu. Jangan kita cakap sombong hari ini. Kalau berlaku apa-apa dalam Malaysia ni, ini Tuan Ibrahim Tuan Man ni yang nak uruskan Malaysia ni. Orang-orang PAS tu. Tak adanya. Kita ni yang akan berjuang. PAS ini pembohong paling besar. Jadi dia cerita benda-benda yang bermain sentimen kaum dan agama. Sabah dan Sarawak duduk dalam Malaysia ni menggunakan MA63 tu. Jadi dia sesuka hati dia bermain dengan sentimen kaum dan agama. Apa yang masalahnya? Kerusi nak banyak. Kita lihat hari ini. Yang ada BN saja. Yang mana UMNO. Itu saya kata tongong. Dia nak menyalahkan PKR, nak menyalahkan DAP. Dia melihat supaya rakyat lihat kerusi Melayu itu kurang dalam kerajaan terbentuk ini. Ini propaganda licik yang betul-betul penipu paling besar dalam politik negara ini. Orang seperti timbalan Presiden PAS inilah. Tuan Ibrahim Tuan Man ini. Kita tengok Barisan Nasional yang ada hari ini. Yang bersama dengan kerajaan. Berapa kursi? 30 kursi. 30 kursi berapa orang Melayu? PKR. Berapa orang Melayu? DAP. Tak payah kira lah. Kita letak 3 orang yang dicakap. Tak apa. Tetapi warisan, GPS, parti yang ada di Sabah tu. Bukan Melayu semua tu. Bukan Melayu Islam. Satu hal yang terakhir. Saya nak beritahu dekat PAS. Kalau PAS bermain sentimen ini, PAS berada dalam kerajaan yang lalu ya. Kalau tanpa bantuan daripada non-Muslim, ahli parlimen non-Muslim daripada Sabah dan Sarawak, yang menjadi kerajaan Perikatan Nasional yang ada dalam GPS dulu, PAS tak jadi kerajaan. Tan Sri Medi Yassin tak jadi Perdana Menteri. Jadi tak payah dia nak cerita non-Muslim dari ini. Kalau tak ada kerusi daripada Sarawak, daripada Sabah, ingat Tan Sri Medi Yassin boleh jadi Perdana Menteri. Ingat kerajaan dalam negara ni boleh tertubuh macam tu je. Tak ada. Jadi jangan dia berbohong. So sebab itu saya kata, Tuan Ibrahim Tuan Man, timbalan Presiden PAS, pembohong. Begitu juga dengan Presiden PAS ini. Berbelit macam ular. Saya tegas di sini kerana benda ini hakikat. Kalau ada orang PAS yang nak berhujah dengan saya, silakan. Dalam isu ini, saya nak menjawab. Presiden PAS pun saya berani berjawab dengan dia. Timbalan Presiden PAS kalau nak berani berdebat dengan saya, silakan. Pembohong. Satu rakyat Malaysia ada bohong. Jadi saya menjawab isu ini untuk jangan dia ulang perkara yang bodohkan orang. Tak habis-habis. Dia ingat ini politik zaman 60-an. Kau main media suka-suka hati kau bohong orang. Panggil dia siapa yang pergi buat rundingan itu. Kalau itu orang PKR yang pergi buat rundingan tanpa pengetahuan daripada atasan, daripada pimpin kanan, pandai-pandai dia buat rundingan, tunggu pemilihan PKR. Tak percaya. Orang PKR ni lain tau. Dia tidak sama dengan parti lain. Akar umbi PKR ni jahat. Kalau pemimpin atasan tak betul, pemilihan parti kau tengok. Duduklah kau. Ni PKR. Jadi dia jangan main-main. Ni parti reform. Semua orang boleh bersuara dan kalau dirasai tak betul, jatuh pemimpin kanan pun. Itu saya nak bagi tahu dengan PAS ni, jangan mereka kata ni. Sebab PAS ni selalu menipu orang pemimpin PAS. Suka berbohong. Jadi saya tak nak kita rakyat Malaysia ni termakan bohong mereka. Kalau mereka kata tak puas hati, cerita dengan saya. Kat mana cerita saya ni salah? Itulah hakikatnya. So, saya tak nak ulah panjang-panjang. Sekian, terima kasih. Thank you.